Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: وقد اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyempurna 10 tahun satu golongan di dalam majlis ilmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita, yaitu kitab Sahih Bukhari sampai hadis nombor 47, yaitu babul janazati. Jadi dia itu adalah khabar dari mubtada yang kedua, yaitu hadza babul janazati. Orang yang menjawab salah, hadza babul janazati. Babu mudhaf, al-janazati mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu jadi khabar pada mubtada, yaitu hadza babul janazati. Ini bab jenazah. Kita tengok hadis nombor 47. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang datang kepadaku dari Tuhanku membawa berita, mungkin katanya membawa berita gembira. Sesungguhnya barang siapa di antara umatku yang mati, maksudnya sesiapa di antara umatku yang mati, sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, orang itu masuk syurga. Aku bertanya, sekalipun orang itu berzina dan mencuri? Jawab Nabi, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Jadi kita tengok hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang mati di antara umatku yang mati, sesiapa di antara umatku yang mati, dia tak masuk persekutukan Allah dengan sesuatu pun, orang itu masuk syurga. Aku bertanya, macam mana kalau waktu berzina dan mencuri? Jawab Nabi, ya, akan masuk syurga juga, sekalipun dia berzina dan mencuri. Oh, Mak Rumpit orang tengah dia ni. Mak Rumpit, geng kaki yang pergi Thailand setiap bulan, itu geng kaki ada balai kasut kita, kita buat kasut baru, tengok pula tu tinggal kasut lama. Kadang-kadang ni kasut baru tak bawa orang curi, dia kata tak depan satu, tak belakang sana satu, blok-blok tengok tang tu hilang, tani pun hilang. Oh, pandai cari. Biasa orang lagi hadir. Okey, tuan-tuan tengok satu-satu. Satu persatu. Hadis ini tuan-tuan tengok perawi dia Abi Dzar ataupun Abu Dzar. Seorang lagi perawi yang bawa hadis ni adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dia tak contoh hadis ni kawan. Dia tak contoh. Kita nampak kalau dia nak mati, kita main sini. Aku nak cerita kepada Allah satu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku takut aku mati, hadis ini belum sempat aku sampaikan kepada Allah. Apa pun dengar.
kata ini, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa mati tak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dia akan masuk syurga, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Allah. Apa itu? Hadis ini tak ambil. Dalam hadis Abu Zar dia tak cerita. Dalam hadis Abu Hurairah dia cerita. Dia kata, afala ubashirun nas. Hadis sambung ni, hadis berani. Afala ubashirun nas. Dan Nabi kata, siapa yang mati tak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia akan masuk syurga. Abu Hurairah kata, afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, boleh tak aku pergi cerita ke apa hadis ni? Oh, dengar elok. Hampa curi pun tak apa masuk syurga, hampa zina pun tak apa masuk syurga. Aku boleh apa macam tu, boleh tak? Allah SWT kata, izan ittakalu. Kalau hampa cerita macam tu, orang pekat mencuri lah, geng-geng pencuri pekat, geng grup 1, geng grup 2, geng kongsi gelap apa tu. Lepas tu geng kaki hak melanggan pelacur pun ramai. Lepas tu ada apa tu. Kalau hampir cerita macam tu lah kadang-kadang. Maka sebab tu aku sengah. Aku sengah benda tu aku tak cerita. Kalau dia nak mati kau boleh cerita. Kita kadang mati kita baca. Jadi tuan-tuan nak abang bagi pada hadis, nak abang bagi. Ada kadang-kadang hadis yang tak boleh cerita, tapi boleh cerita kepada orang yang bertakwa saja. Tuan-tuan pergi baca benda ni di tempat sarang pelacur, seronok dah ya Allah. Ni dengar ni, aku nak baca hadis kat apa ni. Rasulullah kata, siapa yang berzina dan mencuri, kalau dia tak sekutu dengan Allah, dia tetap akan masuk syurga. Mereka kata apa? Alhamdulillah. Ada bukti tak? Ada bukti. Masuklah sahabat utusan Malaysia, seorang pensyarah universiti bahagian pengajian Islam. Dia kata apa? Seseorang itu boleh melancong kalau sekiranya dengan cara pelacuran itu saja dia boleh menjara hidup dia. So TV Ustazah tu masuk TV, tak ada apa-apa, tetap cari lagi. Ratusan Malaysia pula nak jadi cerita tuan-tuan, mereka tangkap di Pulau Pinang, bukan negeri lain, Pulau Pinang. Tangkap di tempat mana? Tempat pelacuran. Mereka tangkap dia terus keluar keratan sahabat tu. Ni dia kata tak apa ni, Allah Akbar. Rupanya keratan sahabat itu telah dipergunakan oleh orang-orang yang buat maksiat untuk dia meneruskan belajar maksiat dia. Kita pun kata heran juga kalau tak melacur tu tak mati kan di Malaysia ni. Kalau ladeh main tu hadut kat Malaya tu Pakistan tu ni kereta dia kepek dia. Dia kepek dia. Asal dulu kau ya biasa dah bawa kereta. Nampak kata apa tuan-tuan? Malaysia ni bumi yang amat makmur. Orang main tak mau balik. Orang sanggup main dengan kapal dengan cara seluduk, cara haram. Main masuk. Nampak kita sampai tu. Tiba-tiba orang Malaysia ketika belajar dan dia gunakan alasan itu, gunakan ni akademik. Dia pensyarah universiti bahagian pengajian Islam. Dia kata boleh belajar kalau sekiranya untuk menjara kehidupan. Hadis ni dapat kampak jenis-jenis lagu tu semua kan dapat. Benda ni tuan-tuan hanya boleh diceritakan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Kalau kita habaq kat dia apa? Dia tak kampak. Tuan-tuan tahu dalam kitab fiqh, tapi saya tak mau habaq tuan-tuan. Dalam kitab fiqh dia kata apa? Boleh kawan tak puasa dalam bulan puasa kalau begini. Tak mau habaq dia ada sebab bertakwa kan. Boleh dia tak puasa. Lagu dia. Tapi syarat dia kena potong balik dah. Dia kena potong balik. Dia kata dia musafir ke Ustaz? Tak, bukan orang musafir. Orang tak siap lupa. Lepas yang subuh tu dia apa dia tak musafir. Itu hanya boleh diceritakan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Walaupun dia dengar dia tak khabar. Dia tak khabar. Hadis ni tuan-tuan
Dia kata orang itu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekutu dengan Allah ni ada dua benda. Yang pertama, sekutu itu syirik jadi. Syirik jadi. Ikat tokoh tu sebab tokoh itu syirik jadi. Syirik yang jelas terang-terang mempersekutukan Allah Ta'ala. Itu nama dia syirik yang pertama. Syirik jadi. Syirik yang jelas. Yang kedua, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa dia contoh syirik yang tersembunyi? Itu Korun. Kita ada duit lebih sikit, pergi melawat Mesir, pergi melawat Tasik Korun. Pergi melawat Tasik Korun. Allah macam laut. Allah Ta'ala tenggelamkan ke muka bumi, tenggelamkan ke dalam bumi. Pasal apa? Apabila Nabi Musa minta zakat kepada dia kata apa? Aku tidak akan mengeluarkan zakat. Aku tahu zakat ini akan diberi kepada orang miskin. Orang miskin itu pemalas. Pemalas buat kerja, mereka kerja semua nak ambil duit zakat. Maka akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Pasal dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik macam mana? Dia kata segala nikmat ini bukan siapa-siapa bagi, tapi daripada hasil usaha aku sendiri. Itu syirik khafi. Yang kedua tuan-tuan, apa dia syirik khafi? Kibriya, sombong. Sombong pun termasuk dalam syirik khafi. Dia tu hanya sembahyang, hanya puasa, puasa malu, tapi tak masuk neraka. Pasal apa dia masuk neraka? Allah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min al-kibriya. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hati dia ada sebesar biji sawi, iaitu perasaan sombong. Itu syirik khafi. Okey. Jadi orang yang tak ada syirik jadi dan syirik khafi, dia akan masuk ke dalam syurga sekalipun dia berzina dan mencuri. Okey. Sekarang ni senang kan nak masuk syurga lagu tu? Tak. Orang berzina akan diseksa dulu di dalam neraka. Zina ni tuan-tuan apa lagi? Dosa kita dengan Allah Ta'ala, tak libat dengan makhluk. Tapi kalau mencuri, itu masalah sikit. Sebab dia libat dengan apa? Libat dengan makhluk. Tak bayar. Dia libat dengan makhluk, dia bayar. Kena minta maaf dia. Minta maaf kat dia, bagi balik barang yang kita curi tu, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau zina dah, zina dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Dia akan diseksa di dalam neraka. Sampai dalam mana tuan-tuan? Tak tahu. Kalau Allah Ta'ala kata apa? Kamu akan diseksa, akan dibakar dalam neraka selama 10 tahun. Kita kira saja. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dalam surah Sajdah, thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1 tahun di dunia. Kali B. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 2 hari di akhirat sama dengan 2000 tahun di dunia. 10 tahun kan habis. Berapa hari kita akan duduk di sana dalam neraka? Kita kata tak apa, aku tak sembahyang pun tak apa, dalam syurga juga, aku curi pun tak apa, dan aku masuk syurga juga, aku berzina pun tak apa, aku akan masuk syurga juga. Ya, tidak akan masuk syurga senang-senang macam tu. Dia akan kena seksa dalam neraka. Dan orang yang kena seksa dalam neraka ini, nama dia, mereka digelar dengan Jahannamiyun. Dia ada al-mu'minun, orang mukmin, al-muslimun, orang Islam, al-kafirun, orang kafir, al-munafiqun, orang munafik, al-jahannamiyun, orang yang kena bakar dalam api neraka. Kemudian baru dikeluarkan daripada api neraka, maka Rasulullah kata badan mereka hitam seperti arang. Bekas daripada apa? Bekas daripada kena bakar. Nauzubillah min dzalik. Dengan neraka kita pula tuan, apa ya apa
maka lelah masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Dia ingat syurga macam macam Disneyland kau. Dia ingat masuk macam tu. Tu kena jaga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadis ni boleh bagi kepada orang yang bertakwa saja. Orang yang baik. Kita harapkan dia nak bagi orang yang mencuri berzina dan lain kali dia akan masuk syurga juga. Dia astagfirullahalazim. Tak apa kalau macam tu. Ni kita pihak bahagian ni kena bagi kalau hang curi hang zina apa nak masuk syurga dia kata yes. Kalau macam tu juga. Jangan contoh. Orang jadi dah kata. Orang yang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Aku kalau nampak macam tu pun aku tak akan mencuri dan aku tak akan berzina. Jadi tuan-tuan, orang yang tidak mensekutukan Allah Ta'ala dan sekali dia akan masuk syurga. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami ini daripada penghuni syurga. Hadis yang mengatakan An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati padahal ia bersekutukan Allah, orang itu masuk neraka. Dan kata siapa yang mati tidak bersekutukan Allah, orang itu pasti akan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cantik sikit, ada orang yang ada formal agama dia tak faham, orang yang tak ada background agama. Jadi tuan-tuan kena faham juga kenapa Islam mengharamkan kita berzina. Bagi orang yang belum berkahwin, maka dipukul 100 rotan dan dibuang negeri selama 1 tahun. Bagi orang yang telah berkahwin, maka dia dihukum rajam sampai mati. Pasal apa tuan-tuan? Islam buat macam tu. Islam nak jaga keturunan. Dia tak mau keturunan tercemar. Kalau kita khabar jemaah itu kita amalkan. Dalam masa 3 tahun anak luar nikah 150,000. 150,000, tepat dia 150,000, 180 orang. Dapat dah itu. Kita bahagi 3 tahun dapat lebih kurang dalam 50,000. Kita bahagi dalam masa sebulan lebih kurang sebulan 4,000. Sebulan 4,000. Dalam masa 1 hari lebih kurang dalam 142 macam itulah. Kita bayangkan sehari 142. 142 anak haram, sebulan 4,000. Setahun 50,000. Allah. Nampak tak keturunan tu sudah apa? Sudah rosak. Maka sebab tu Islam mengenakan hukuman yang keras bagi orang telah berkahwin, maka dia dihukum rajam sampai mati. Pasal apa tuan-tuan? Siapa yang dah berkahwin tapi berzina lagi, dia banyak hak. Islam bagi kepada laki-laki boleh kahwin sampai 4 orang. Rasa 4 orang tak mau, cerai 4 orang, nikah lagi 4 orang. Cukup setahun, cerai lagi 4 orang. Ada dia kaki perempuan. Islam nak sampai macam tu, tiba-tiba masih melakukan zina lagi. Memang jahat, maka sebab tu layak dia dihukum rejam sampai. Okey, satu. Yang kedua, potong tangan. Jadi tuan-tuan kena tulis juga itu. Kadar dipotong tangan ialah itu kita kira 300 dah 1,000 lebih dah. 1,000 ringgit. Kita kira dulu bersatu mah dia jatuh harga bersatu lebih kurang dalam 9 gram jatuhlah, kita tahu jatuh. Bersatu kita kira harga tu bersatu mah jatuh harga. Lepas tu mah dia ada harga. Dah ni lebih kurang kita kata dalam 1,000 ringgit. Curi 1,000 ringgit baru dipotong tangan. Curi 999. Dia bukan saya ajar. Bukan saya ajar. Tapi nak apa? Kata kalau 199 dia tak kena potong tangan. Kalau 1,000 ringgit baru dia potong tangan. Kalau dia curi sangat, nak makan pagi, makan tengah hari, makan petang, tak sampai 100. Jadi Islam masih jaga lagi. Curi kerana nak makan, okey, tak apa nak jaga nyawa, tak ada masalah. Tapi kalau curi 1,000 memang kaki curi. Jadi kita kena faham juga tentang Islam. Di bawah ni, di bawah saya baca ada di Penang seorang guru yang bukan Islam. Dia tanya di hadapan murid-murid, kenapa Allah kejam? Kenapa Allah kejam bagi hilang kapal terbang MH370? Benda dia banyak ni siapa duk kait Allah Ta'ala dengan kehilangan MH370. Kenapa Allah Ta'ala kejam bagi hilang MH370?
Tambah kalau mereka jatuh terlepas mati, lagi Allah Ta'ala kejar. Dia orang muda, dia orang muda. Tak ada kaitan dengan apa. Itu bos buat kaitan. Hujan tak turun lama. Ini Allah Ta'ala kejar. Ini baru turun tak saat tadi kan. Itu belum berubah lagi kekejaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi banyak hari kita hujan, lepas itu baru turun sehari. Allah Ta'ala itu masih kejam. Semua buah Allah Ta'ala. Banyaknya ni. Jadi tuan-tuan nanti Allah besar. Okey, siapa yang mati tidak sujudkan Allah, orang itu masuk syurga. Hadis yang seterusnya dari Al-Barra, katanya Nabi SAW memerintahkan kami dengan 7 macam perintah dan melarang kami dengan 7 macam larangan. Jadi kita apa ini? 7 Allah Ta'ala Rasulullah suruh dan 7 Rasulullah larang. Yang pertama apa dia? Ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz, bittiba'ul janaiz. Maksudnya dengan mengiringkan jenazah. Rasulullah kata, siapa yang ikut mayat ke masjid daripada rumah dia ke masjid, maka dia dapat 1 qirat. 1 qirat. Siapa yang ikut sembahyang kemudian mengikut jenazah ke kuburan pula, maka dia dapat lagi pahala 1 qirat. Qirat dia ada qaf ya wa alif ta. Qirat. Jadi kalau kita buat macam tu, kita dapat 2 qirat. 2 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak mana 2 qirat tu? Rasulullah kata 2 qirat itu adalah seumpama 2 bukit Uhud. Siapa tak pergi Madinah lagi, tak boleh nak bayar macam mana bukit Uhud. Jadi cepat-cepatlah bawa rombongan pergi ke Madinah. Itu dia tu. Nampak tu je. Pergi ke Madinah. China pindah, Korea pindah, Australia pindah, lepas tu lawan Eropah 6 negara, 12,000 bayar. Mekah bila? Kan tak tahu dia. Dah nak pergi, kita pergi tanam azam, pergi ke sana dulu, insya-Allah. Okey, Nabi kata dapat 2 bukit pergi di sana. Kita mengirimkan jenazah. Okey. Kalau daripada rumah main ke sini payah sikit nak sebab naik driver tu kita tak ikut driver, jadi payah sikit. Dulu senang bersepah kita tanggung, kita usul. Ada mengiringkan jenazah. Okey. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Ini contoh banyak dia buat, dia berbalik Kristian. Berbalik Kristian dan padri-padri. Padri-padri. Lepas tak kisah sahabat dia tu. Tengok daripada mana. Cek-cek pada padri, keuangan dia bantuan daripada Rom, Itali. Daripada Itali. Padri Kristian daripada Itali. Siapa yang derma ke Itali? Semua orang-orang Eropah yang derma ke Itali. Orang-orang kaya Amerika, orang kaya London, orang kaya Jerman, ayah agama Kristian, semua mereka sadar mereka ke Itali. Kita ada tak orang Islam kita sadar duit pergi ke Saudi Arabia? Dan kita ada musim haji. Musim haji itu dia buat kat kita tu. Nampak pergi. Mereka nak buat Mekah, mereka nak buat Masjidil Haram, mereka nak buat tempat tawaf, mereka nak buat tempat Mina. Mereka tak ambil duit ke mereka tu. Nampak pergi. Kita salah ke Rom tak? Tak salah ke Rom. Siapa lagi pembekal di sana? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi pula dapat duit daripada mana? Yang mereka nak sabar mereka salah. Mereka dapat daripada mana? Mereka dapat dari perniagaan yang dijalankan di negara-negara Islam. Apa dia contohnya? KFC. Siapa tak bisa masuk KFC? Bila kita semua bisa masuk KFC. McDonald. Siapa tak bisa masuk McDonald? Ada orang besar. Pizza. Dan yang kita tak boleh nak itu Colgate. Colgate tu. Siapa tak bisa guna obat gigi Colgate? Siapa tak bisa guna handphone Nokia? Ramai Samsung dia pakai dah.
Macam ada kata dulu kan Nokia 3 sekang jatuh dalam jamban pun boleh guna lagi. Jatuh dalam jamban dekat itu. Apa? Bersih spray apa head rail tu. Boleh guna lagi. Jatuh naik spike apa. Boleh buat ikat ketak, boleh guna lagi. Apa ada teknologi dia hebat sampai kelas Samsung tak ada dapat. Di segi mana? Segi bateri. Contoh pasang kan. Kita guna Samsung, sah bateri. Kalau guna Nokia, sudah ada 3 hari. Tak bagi bateri dia cukup hebat. Siapa tu? Yahudi. Oh Yahudi yang kontrol semua. Jadi duit itu disalurkan ke Rom. Dan duit itu disalurkan ke semua gereja-gereja. Sebab tu, mereka akan pergi ke hospital klinik, dia masuk. Cari. Siapa anak awak nikah, dia panggil kat mereka. Dia panggil belah. Sekali dengan mak, sekali dengan anak, dia belah. Semua sekali dia belah. Jadi, di situ tuan-tuan nampaknya orang Islam tak ambil berat Pak Islam. Orang Kristian tak ambil berat lagi ambil apa? Pak Islam. Sebab tu hidup kamu dia tuan-tuan. Sunnah. Dunia orang sakit. Kita tahu siapa sakit, kita pergi ziarah. Walaupun orang tu tak kenal kita, maybe dah tak nak bersalah. Saya pergi ziarah orang yang sepatang. Pergi ziarah dia salam apa. Elok balik dia kata ustaz ada orang tak main lagi. Dia kata dia nak main. Dia kata kat saya. Saya apa saya? Macam mana pergi kenduri di Serdang itu? Tapi dah Allah pergi Serdang. Mungkin dia bisa jumpa saya, aku tak tahu lah. Elok balik tu dia kata apa? Dia tak tolong pergi sana kat Ustaz Abdul Rahman. Dia kata dia nak main tapi tak main lagi. Tak apalah, tak kena ikut pun tak apa. Janji kita pergi apa? Dia nampak begitu segi psikologi tu 50% tu dah. Kita pergi ziarah orang sakit ni, dia sudah sembuh 50%. Di segi apa? Di segi tension dia, segi stress dia 50% dah cantik. Lepas itu hak selebihnya ialah ubat-ubatan yang akan menolong. Jadi tuan-tuan, sunnah Rasulullah SAW mengunjungi orang sakit. InsyaAllah kita hidupkan balik. Kita dengar ada kawan kita sakit kan, kita pergi jalan insyaAllah. Ni one minute. Ni siapa nak pergi jalan orang lagi? Siapa tak pergi jalan orang lagi? Pergi jalan dia. Dia paralyze sebelah. Angkat tangan pun tak boleh. Siapa tak pergi jalan lagi? Pergi jalan. Dekat mau start khair dan mau. Tak ada. Kunjungi orang sakit. Okey, yang ketiga, memenuhi undangan. Tengok nota bawah. Nombor 1, seperti undangan pesta. Pesta apa ada ni? Berbagai macam jamuan makan dan sebagainya. Atau tetik adalah dia tanya hadis ni lebih khusus kepada walimatul urus. Walimatul urus. Kalau ada pen sikit tu deh. Iaitu apa? Kenduri kahwin. Memenuhi undangan kenduri kahwin. Kenduri kahwin kalau tak ada sebarang masalah wajib kita pergi. Kecuali kita ada hal yang tidak dapat diedarkan, itu tak payahlah. Tapi kalau saja tak pergi tak boleh. Walimatul urus kena pergi. Kemudian yang keempat, menolong orang yang teraniaya. Menolong orang yang teraniaya. Orang teraniaya kita tolong. Tapi tuan-tuan, apa lagi kita tidak jadi masyarakat. Saya bisa tengok ada satu gambar Inggeris. Anak dia kena orang tikam di tengah jalan. Ada CCTV. Lepas itu dia buat apa? Dia pergi bunuh habis orang yang duduk tepi apa? Tepi anak dia. Masa anak dia kena tikam. Dia nak ajak masyarakat supaya prihatin. Dan tuan-tuan kalau masuk dalam YouTube, tuan-tuan nampak macam mana seorang budak di China yang kena tindih dengan apa? Dengan van. Apa tak tahu ya? Apa tak tahu. Sampai tu. Itu pun ada orang dalam ni letak tepi. Itu pun setelah beberapa lama yang lalu. Tengok apa tak tahu ya. Lepas upload ni orang kutuk Cina. Tapi kita pun tengok Cina kita tahu. Lepas tak heran mati seorang ayat dia pun berjuta. Pekat mati seorang tu lepas tak heran tapi nampak kata ketidak prihatin ketidak negara. Yang keempat kelima. Yang kelima, membaikkan sumpah. Apa maksud membaikkan tu? Kalau baca surah-surah tak faham.
Dia kita tengok balik matan bahasa Arab, bahasa Arab dia itu adalah wa ibraril qasam. Tu atas sekali tu, atas belah kanan tu. Wa ibraril qasam. Maksudnya membaikkan sumpah. Terjemahan tu kurang cantik. Membaikkan sumpah ni terjemahan dia tu ialah menunaikan sumpah ataupun nazar. Saya menazar kalau anak saya keluar ICU sembuh bahwa tu insya-Allah saya nak buat murid. Okey, satu. Kemudian kalau sekiranya dia pun nampak aku tu ni hang tolong aku Ustaz, apa aku minta beasiswa anak aku ni hang bilang ada hang punya sosial politik bahwa tu boleh hang tolong aku kita hanya takutlah wallahi aku tolong hang jangan takutlah. Demi Allah aku tolong hang. Jadi mana kalau kita sudah wallahi itu kita wajib kena tolong. Itu maksud dia membaikkan sumpah. Maksud dia menepati sumpah kita. Yang keenam menjawab salam. Assalamualaikum. Jawab yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun lebih elok lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu lagi sempurna. Seorang tu jawab salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi kata 10. Seorang dia jawab salam. Orang tu bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata 20. Ada orang tu bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Nabi kata 30. Sahabat kata, apa tu ya Rasulullah? 10, 20, 30 tu. Kalau zaman tak ketika mekong ah. 10, 20, 30. Jadi Rasulullah kata orang yang pertama tu dia jawab ringkas, jadi dia dapat pahala 10. Orang yang kedua dia panjang sikit, dia dapat 20. Orang yang ketiga dia jawab lagi panjang, maka Allah Ta'ala bagi pahala dia sebanyak 30. Dan mendoakan orang yang bersih. Nomor 7. Al-Syif. Alhamdulillah. Jadi kita jawab ya Alhamdulillah. Kau ni kita jawab balik yahdina yahdikumullah. Kalau kau tu tak jawab, tak payah kita jawab. Rasulullah ada sahabat wasit Syekh. Alhamdulillah. Rasulullah kata ya Alhamdulillah. Ada seorang nampak lagi wasit Syekh. Dia tak kata apa. Rasulullah sana. Sahabat tanya ya Rasulullah, kemarin orang wasit dulu doa lagi ya Alhamdulillah. Pasal apa hari ini orang wasit tak doakan dia ya Alhamdulillah. Dia kata orang tu panggil dia puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Orang yang ni dia tak puji Allah Ta'ala. Jadi aku tak perlu tolong doakan dia. Jadi tuan-tuan insya-Allah wasin. Alhamdulillah. Wasin tu lebih kurang macam orang penyakit kita tahu dia. Beliau melarang kami memakai bijana perak. Bijana tu benar. Bekat ataupun pinggan. Pinggan perak. Ada tak pegang-pegang perak? Tak jumpa. Tapi tuan-tuan ni kan kita tengok apa dulu yang untuk Osama Ladin. Osama Ladin dia orang kaya tak? Orang miskin, dia orang kaya. Dia memilih untuk berjihad pada jalan Allah daripada hidup bermewah-mewah. Kalau dia nak mewah, nak bagi kekayaan dia berlimpah, bilion juta. Ayah dia tu Ben Laden. Dia Osama Ladin. Orang kaya, tapi dia hidup dengan apa? Tentang Afghanistan, apa Mujahidin, apa yang Afghanistan, komunis. Lepas itu dia orang yang tu istilah ketang mereka. Dia hidup di gua-gua, hidup susah juga. Dia memilih hidup dengan cara apa? Dengan cara susah. Ayah dia mengawinkan adik dia, kak dia, kak pada Osama Ladin. Kak ada dia. Dia punya mas kahwin biasalah 1 juta. Tak salah. 1 juta mas kahwin. Dan orang yang pergi makan kenduri depa tu boleh buat balik pinggan dengan cawan. Dengan camcau. Kan kita makan dalam pinggan, kita minum dengan cawan. Lepas itu camcau ni sulu ni kita guna untuk cedok gulai apa semua tu. Semua tetamu boleh buat balik pinggan, buat balik cawan, buat balik camcau. Tak ada orang yang begitu. Habislah tumpah aku nak hidah apa lagi apa balik. Tapi nak apa lagi? Kalau setakat
hitam jadi beza tak. Ni pinggan, cawan dan cangkir daripada emas tulen. Daripada emas tulen. Kita di kedai emas, kalau kedai emas biasa ni berapa kata 1 kilo kali dia kata macam tu lah kita tu. Emas tulen. Boleh makan betul apa dia. Nak abang kata kaya dia sampai jadi Rasulullah larang makan dalam bejana berak dan larang daripada makan dalam bejana emas. Kemudian melarang kami memakai bejana memakai cincin emas. Orang lelaki tak boleh pakai cincin emas, orang perempuan boleh pakai cincin emas. Jangan dengki. Sebab tu orang perempuan siapa saja jangan dengki Allah Ta'ala bagi lelaki-lelaki kahwin 4. Bukan suruh kahwin 4 dah kan. Tapi jangan dengki. Anak murid saya dia tanya, Ustaz, lelaki-lelaki ajak buat perkahwinan daripada kita 5. Saya nak tanya sikit Ustaz ni, tanya sikit. Pasal apa lelaki-lelaki boleh kahwin 4? Kami tak boleh kahwin 4. Okey, tak apa. Kalau lelaki hang kerja 4 orang. Pagi-pagi tu hang kena sereka 4 helai baju, 4 helai seluar amal. Tak mau. 4 helai baju, 4 helai seluar hang kena apa? Hang kena sedia. Okey. Lepas itu makan pula laki yang pertama dia kata nak masak gulai. Dia kata aku tak boleh makan lagi, aku kena makan gulai saja. Hak kedua hang kata saya nak tom yam. Hak ketiga kata saya nak ikan 3 rasa. Hang sudah masak 3 tu apa? Tak mau. Dia nikah seorang-seorang. Tuan-tuan nampak tak macam tu? Dia sebab tu ada hikmah dia. Jangan kita jangan dengki. Dengan apa yang Allah Ta'ala. Sama dengan lelaki-lelaki tak ada dengki. Perempuan pakai apa? Pakai barang mai. Pakai baju sutera kan? Baju sutera. Tuan-tuan tengok baju sutera tulisnya tu, tepangnya tu boleh buat lampu api. Saya dulu dengar cerita, tak percaya. Betul kalau ada lampu api. Betul. Kita pergi tempat sutera di tempat di Beijing kan, di Beijing. Tempat di sana saya try tengok baju sutera dia tu. Dia 1 meter RM250. 1 meter RM250. Saya try kepai tengok dia gantung situ. So anak saya cakap saya nak kepai tak, takut dia terkejut lagi tak kepai apa. Kepai kita bubuh dalam kotak kecil tu. Belum. Tak jalan. Tu sutra tu dia pakai dia seribu je. Tapi orang lelaki tak boleh pakai. Hanya orang perempuan saja yang boleh pakai. Jadi jangan dengki. Kenapa Allah Ta'ala menetapkan laki-laki mesti kena bagi mas kahwin dan hantaran kepada orang perempuan? Orang lelaki jangan dengki. Ikut Hindu dowry apa bagi ikut Hindu perempuan kena bagi kepada lelaki. Di mana kalau kita jadi Hindu ni kira kita nak nikah, dia hantar-hantaran kat kita. Dia hantar-hantaran kat kita, dia bagi masker kita tunggu je tu je lah kan. Kita tunggu je. Nak minang saya ke? Saya $12,000. Kita pula yang tentu apa. Tu Hindu punya. Dia panggil dowry. Jadi sebab tu ada pengantin perempuan yang terpaksa bunuh diri. Sebab dia tidak berjaya memenuhi permintaan daripada pihak lelaki. Yang buat tuntutan macam-macam. Nak kereta sebiji, nak rumah satu, nak habis rumah dulu. Jadi Allah Ta'ala sudah menetapkan laki-laki tak boleh pakai benda emas dan tidak boleh sutra. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tetapkan. Dan memakai berbagai macam sutra. Itu larangan. Allah Ta'ala nak tengok je. Allah Ta'ala tuan-tuan bukan satu je. Allah Ta'ala dia larang kita ni 60 tahun, 70 tahun je. Dia suruh kita buat benda tu 60 tahun hingga 70 tahun. Dan dia larang benda tu lebih kurang 60 tahun hingga 70 tahun. Kita hidup. Lepas tu dia angkat balik ke syurga. Aku suruh empat sembahyang selama 60 tahun 70 tahun. Empat sembahyang. Lepas tu aku tarik balik ke syurga. Aku larang empat daripada apa minum arak, daripada apa main judi. Lepas tu aku tarik balik ke syurga di sana. Apa boleh minum arak di sana. Betul tak minum arak di syurga? Boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, khamrin lazzatin lisyaribin. Penghuni syurga akan minum khamar lazzatin lisyaribin, yang mana khamar itu, arak itu tidak memabukkan dan amat lazat untuk meminum.
Allah Ta'ala kata, oleh kerana di dunia dulu kamu tidak boleh minum arak, maka hari ini aku benarkan kamu minum arak. Adapun arak di akhirat tidak memabukkan. InsyaAllah Allah menjadikan min ahli jannah, Allah menjadikan min ahli jannah. Jadikan kami daripada ahli syurga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kita tengok satu masalah fikir insyaAllah.